Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua. Selamat pagi. Selamat jam pukul 10 lebih. Gitu. Okey. Hari ni kita bersama lagi iaitu Sembang Santai Selasa. Siapa yang tengah tengok dekat laman sosial TikTok ni, kalau mana macam nak ke tempat lain, cuba stop sekejap. Boleh gitu. Okey. Hari ni bersama saya Zu. Okey, dalam Sembang Santai Selasa. Okey, pada hari ni saya nak share berkenaan dengan komunikasi berkesan. Komunikasi berkesan. Okey. Kalau siapa yang tengah tonton live TikTok saya ni, okey, dekat belakang ni, belakang ni adalah pelajar-pelajar kami lah, sekolah Seri Semni Abi, tengah nak get ready untuk solat sunat duha untuk pelajar sekolah rendah. Okey. Lepas tu waktu sekarang memang waktu sekolah rendah, nanti pukul 10.30, sekolah 5, sekolah menengah pula untuk solat sunat duha. Ada juga yang tengah bermain bola pingpong untuk get ready untuk sukan nanti. Nanti lebih lanjut pada segi sekolah pula kan. Okey, jadinya hari ni saya nak kongsi ataupun share tentang komunikasi berkesan. Okay. Apa itu komunikasi? Apa itu komunikasi? Kalau ada sesiapa yang kat sini yang nak share ke, nak ada chat-chat ke, boleh je, tak ada masalah. Alright? Okay. Komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah satu interaksi antara dua belah pihak. Antara individu A dan juga individu B. Gitu. Jadinya, contoh, kalau seseorang bercakap, maka orang yang B akan mendengar komunikasi tersebut. Dan juga komunikasi adalah satu penyampaian info ataupun maklumat kepada individu. Contoh, contoh, bos memberi satu maklumat ataupun menyampaikan info kepada guru-guru ataupun kepada staf-staf. Sebab info tersebut sangat berguna kepada semua orang. Itu dikatakan komunikasi. Komunikasi ini juga antara dua belah pihak yang saya kata tadi. Kalau ada seorang yang bercakap, itu komunikasi dek. Itu kan komunikasi. Okey, itu syok sendiri. Kalau bercakap sorang-sorang. Okey. Jadi kat sini, kalau contohlah, kadang-kadang kita kata ada husband and wife. Okey, kenapa mereka ada kebincangan dalam hubungan rumah tangga? Mungkin ada isu komunikasi. Komunikasi iaitu sebelah pihak sahaja. Macam tu. Jadinya tak ada dua hala. Komunikasi ni kena ada dua hala. Kalau macam sehala je memang tak jadi apa. Memang kena dua hala. Macam tu. Okey? Alright. Lepas tu, berkenaan dengan komunikasi ni juga. Kan kita sedia maklum, kalau kita lihat macam dekat TV, macam mana DJ host bercakap, itulah komunikasi. Itu dikatakan komunikasi. Okey, satu lagi juga, komunikasi yang berkesan adalah komunikasi yang macam mana? Komunikasi yang berkesan ni adalah komunikasi yang menyampaikan info kepada seseorang dan orang tersebut dapat menyampaikan kembali info tersebut kepada semua orang. Dan juga info tersebut yang didapat adalah sahih, tepat. Tak adalah kalau hai, siapa yang baru masuk tu, terima kasih. Terima kasih. You guys, Ustazah dekat 4 tambahan ada sekolah Abid. Ustazah dekat 4 tambahan ada sekolah Abid. 4 tambahan, mana yang Kak Na? Maksudnya apa tu? Maksud kata 4 ke? Saya salah maklum ni? Ustazah dekat 4 tambahan ada sekolah Abid. Sekolah Abid, maksudnya sekolah kita ke? Sekolah kami berada di mana ke? Macam tu. Alright, okay. Cuba awak macam perjelaskan sikit kat mana. Cuba ringkaskan sikit, saya kurang ni. Oh, yes. Okay, maksudnya sekolah tingkatan 4 tingkatan 4 ke? Kalau sekolah kita, memang kita ada tingkatan 4, satu kelas. Macam tu, kita ada. Tahun ni kita ada tingkatan 4 untuk sekolah Abim Sungai Ramal Kajang. Okey?
Alright, siapa yang baru masuk tu, yang sedang bertanya-tanya, dekat belakang ni murid kita sedang get ready untuk solat sunat duha untuk sekolah rendah. Okey, nanti pukul 10 lebih 45 macam tu sekolah menengah akan join untuk sekolah solat sunat duha lah. Okey. Okey, bersambung kembali kepada komunikasi berkesan. Mana yang nak bertanya tu boleh, tak ada masalah. Okey, hai, siapa yang baru masuk tu? Hai Liana Lily. Hai. Terima kasih. Terima kasih bagi bunga. Terima kasih. Alright. Okay, untuk komunikasi berkesan juga, okay, macam saya kata tadi, info yang berkesan, info tersebut diberikan kepada pemberi maklumat, okay, dan disampaikan dengan jelas dan baik supaya penerima maklumat tersebut dapat menerima dengan baik supaya dia nak sampai kepada orang. Janganlah ada ada macam menyampai info tapi dia olah kepada perkara yang lain. Itu tak best lah. Okey. Lepas tu komunikasi berkesan juga adalah satu bentuk macam tu mesej ataupun image yang diperjelaskan secara baik. Contoh berkenaan dengan kesihatan mental iaitu stres. Stres gambar kepala. Itu okey. Janganlah stres gambar motor, gambar yang tidak berkenaan dengan tu. Itu macam tak menampakkan mesej tersebut lah. Okey. Seterusnya komunikasi berkesan juga. Kalau boleh, untuk komunikasi ni jangan cakap terlalu laju. Okey, halang ataupun elakkan untuk kita cakap terlalu laju. Hai Liana Lee, sekolah okey, Kak Na 123, sekolah Abi dekat Sungai Ramal je ke? Okey, sekolah Abi ni kalau dekat sini kita ada kat Sungai Ramal Kajang, di Johor Bahru pun ada juga. Di Negeri Seremban pun ada juga. Kalau untuk Selangor, Abi Sungai Ramal Kajang. Nanti jika info ni saya akan maklumkan lagi jika ada tambah lagi sekolah Abi dekat tempat lain. Macam tu. Kak Na tinggal kat mana? Boleh saya tahu? Kak Na 123 tinggal kat mana? Ataupun nak daftar anak kat sini ke? Boleh juga, tak ada masalah. Okey, berkenaan dengan komunikasi juga, komunikasi berkesan. Okey, cuba elakkan untuk bercakap terlalu laju. Jika awak ataupun kita semua bercakap terlalu laju kepada orang sekeliling, terutamanya apabila tengah memberi talk, boleh cakap laju, cuma jangan terlalu laju sangat, terlalu speed sangat, macam LRT. Sebab apabila kita bercakap terlalu laju, kita tak dapat menyampaikan info dengan baik kepada mereka. Jadinya bercakap dengan ada satu perlu ada nada, ada tone yang baik supaya taklah ada senada aje. Bila ada senada aje, orang nak dengar pun orang rasa boring. Lepas tu cuba elakkan untuk bercakap tu mengarah ataupun marah. Sebab kalau kita bercakap dalam nada yang marah, tolong angkat ni, bercakap tapi nada tu nada marah. Orang nanti akan kata, marah ke? Tak, nada tersebut. Dan juga tolong jangan bercakap dalam keadaan yang tengah emosi. Apabila kita bercakap dalam keadaan yang emosi, nanti semua yang ada dalam fikiran tu semua cakap. Dan macam-macam semua cakap. Nanti lain jadinya. Contoh, kalau kita lah kan tengah cakap dalam keadaan marah sangat-sangat padahal tak ada apa. Sebabnya apa yang menyebabkan marah? Mungkin ada efek daripada dekat rumah. Contoh bergaduh dengan suami, bergaduh dengan anak, bergaduh dengan mak, terbawa-bawa di tempat kerja. Efek juga memberi kesan kepada orang lain. Nanti emosi tu dah mengganggu kita, fikiran kita, sebab untuk apa yang kita nak cakap, nak sampaikan. Dan juga kalau untuk bercakap, mungkin untuk komunikasi kesan juga, elakkan untuk memuji secara melulu. Kadang kan kita lihat kan orang kadang sampai macam kita nak bercakap. Okey, Kak Na 123, Abim ada tak asrama? Abim kita tak ada asrama. Untuk Sungai Ramal Kajang kita ada asrama. Kita ada macam daripada pagi sampai balik pagi masuk pukul 7.30 sehingga balik pukul 4 petang lah. Macam tu. Kita ada asrama. Tapi kita ada tempat transit lah. Tapi tu transit dekat Tadika, dekat Taski lah. Kalau Kak Na boleh nampak dekat belakang ni, nampak tak di sekolah kita?
Saya nak berjalan, nak ni kan. Okey, mereka boleh transit dekat tadika sana. Nampak tak ke saya salah ni view ni? Di situ. Alright. Macam tu. Itu tempat kita tadika. Satu rumah macam banglo lah. So mereka boleh transit sahaja untuk petang. Kalau contoh Syiki Radwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Puan Syiki, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau selamat pagi. Puan Syiki sihat ke? Okey. Jadi kalau anak-anak, kalau contoh parent, macam contoh parent ni ramai kerja dekat KL. Jadi mereka ada transit anak dekat, transit dululah sementara nak ambil anak tersebut. Tapi kita memang limit lah berapa orang. Sebabnya kita punya kapasiti pun tak boleh muatkan ramai. Jadinya kita ada beberapa orang. Hai, selamat pagi Cikgu Siti Insen. Selamat pagi. Okey, siapa yang baru masuk, boleh je komen-komen kat bawah ni, tanya-tanya. Terima kasih Puan Syiki Radwan. Bagi nasi lemak. Wah, okey. Tadi pagi saya makan nasi lemak. Nasi lemak kat tepi jalan tu. Saya bercerita pula sebenarnya saya saya nak beli nasi goreng tu, cakap nasi lemak, dah makan nasi lemak. Terima kasih. Budak otai tanya untuk apa. Terima kasih. Okey, jadinya ada nak bertanya berkenaan dengan sekolah pun tak ada masalah. Boleh je. Okey, sambung lagi berkenaan komunikasi berkesan. Macam saya kata tadi, bila komunikasi berkesan, kita kalau boleh cakap tu, kita kena berfikir dahulu dan juga elakkan untuk bercakap dengan nada marah macam saya kata tadi tu. Okey, seterusnya elakkan memuji secara melulu. Kadang kita lihat orang tiba-tiba kan, wah cantiknya puan hari ni, comelnya, lipstick beli kat mana? Lipstick ni kod apa? Lepas tu mascara ni beli kat mana, brand apa? Macam tu. Kadang-kadang kita, kalau kita nak puji boleh, cuma kita ada caranya puji. Janganlah terlalu, orang tu belum bercakap lagi dah terus puji. Puan, betul boleh. Itu maksudnya macam kita nak permulaan bicara, tapi jangan melulu sangat, jangan terlalu sangat, nampak sangat tu. Okay, kita pun ada step dia. Contoh dah bercakap, lepas pada tu juga, puan, cantiknya tudung puan beli kat mana ni beli kat RM5 je. Cantik, terima kasih. Macam tu. Okay, seterusnya kalau untuk komunikasi berkesan juga, okey, elakkan untuk bercakap perkara isu lain. Contoh bercakap dalam satu topik. Contoh topik berkenaan dengan tadi kesihatan mental. Contoh topik berkenaan dengan anak sekolah, berpakaian sekolah macam mana. Okey, tiba masuk kisah lain pula, beli kat mana. Bertukar-tukar tajuk tu. Macam tak fokus pada satu tajuk. Okey, kita perlu fokus pada satu tajuk. Sebabnya kalau kita, selamat pagi yang baru masuk. Okey, hai Muja. Hai Ilhan. Saya pun tak, maaf ya kalau saya tersebut salah nama. Saya minta maaf ya. Okey. Jadinya cuba untuk bercakap dalam satu topik supaya boleh elaborate. Okey, boleh elaborate lebih panjang berkenaan dengan isu tu, dan juga bila bercakap berkenaan isu tersebut, kita perlu merungkaikan dan juga mungkin boleh cari jalan penyelesaian. Taklah terkapai-kapai, taklah terapu-rapu isu tu. Nanti orang pun pening. Isu ni dah dirungkai ke belum? Sebabnya kalau tak dirungkai, terapu-rapu lah. Macam awan. Macam tu. Okay. Selamat pagi. Hai Miss Liana Lini. Ya ke? Macam tu. Puan Syiki Radwan nak tanya apa-apa? Boleh tanya. Okey, seterusnya. Okey, kalau berkomunikasi ni juga perlu ada sifat yang pendengaran yang baiklah. Contoh, orang A bercakap, okey, orang B dengarlah dengan baik. Jangan orang A bercakap, orang B mata lila-lila, macam menulis, macam tak ada perasaan. Cuba bayangkan kalau kita bercakap, orang lain menulis, main pen, lepas tu macam tengok lain, main cincin, main kuku. Itu dikatakan komunikasi yang rasa macam boring, rasa macam orang tak dengar apa nak disampaikan. Jika
Okay, Puan Syikin kena fokus bila orang lain bercakap. Ya, ya betul. Bila betul Puan Syikin. Terima kasih Puan Syikin respon. Sebab apabila kita bercakap, okay, kita kena fokus. Apabila contohlah saya bercakap dengan Puan Syikin sekarang, Puan Syikin fokus. Macam contoh, saya dengan Puan Syikin bercakap ataupun orang lain, saya pun kena fokus. Kalau contoh, Puan Syikin bercakap, saya main kunci, saya main buku, saya main jam. Apa perasaan Puan Syikin terhadap saya? Mungkin tak best. Sebenarnya tak best. Rasa macam macam spoil mood. Saya nak cakap, orang tak cakap kan. Rasa apabila sesuatu perkara yang kita nak sampaikan, kita dapat nak luar dengan baik, kecil hati kita. Ya betul, kecil hati. Kata kecil hati. Kan rasa merajuk pula nanti. Dah bunyi loceng untuk rehat ke? Okay. Jadi apabila bercakap tu, kita perlu fokus pada orang tersebut. Kalau kita tak fokus, kita dah main-main, apa perasaan orang tu, kita pun perlu menjaga. Selamat pagi, siapa yang baru masuk? Hai Ainul Malik. Okay, sebabnya pada satu hari tu macam saya bercakap. Saya cakap masa saya tengah bercakap dalam circle saya punya friend. Okay, dengan saya friend, and then saya bercakap. Tapi dalam kalangan seorang daripada orang kawan saya tu, ada macam ada main-main phone. Sekali saya macam terlihat macam terlihat sikit. Mukanya urgent, tapi dia tengah ada nak download sesuatu, tengah nak download sesuatu, and then dia proceed dengan dia punya benda dengan handphone tu. Jadi sikit sebanyak saya rasa macam apa yang saya nak sampaikan macam tak berfungsi. Rasa macam alah, saya bercakap macam tak ada apa-apa untuk dia. Jadi saya rasa macam sikit sebanyak kita rasa macam down. Rasa macam sebab tak perlu down. Sebab tapi saya lebih suka kalau contoh, kalau bercakap tu orang fokus. Bukan maksud saya nak semua nak attention kepada saya, tak. Cuma saya nak sampaikan adalah benda yang penting. Kalau benda tu macam tak penting pada mereka, tak apalah kalau rasa macam tak fokus sikit. Tapi saya suka untuk sampaikan satu benda tu, orang dengar dengan baik supaya saya nak sampaikan tu dapat oleh orang tersebut lah. Gitu. Ainul Malik, Puan Ainul Malik ke? Cik Mai Ainul Malik, love. Saya love. Terima kasih. Saya bagi love kat jari je. Okay, seterusnya, kalau contoh kita bercakap, tolong elakkan untuk kita tukar topik. Misalnya kata tukar topik. Lepas tu tiba rasa tak apalah, kita stop lah kat sini, kita stop. Tiba kita mencelah. Bila kita tengok orang tengah bercakap, kita mencelah, stop. Tak nak cakap lagi, tak apa, kita rehat kat sini. Yuk kita dimakan. Hadir support Nur. Hai, terima kasih. Terima kasih banyak. Okay, ada nak bertanya, nak bertanya apa-apa boleh je. Teks je. Ataupun nak bertanya kat dengan sekolah, tak ada masalah. Nak tengok sekolah pun tak ada masalah. Saya akan bawa kamera ni. Okay, alright. Jadinya, kalau contoh lagi, sekarang ni zaman teknologi, zaman media sosial. Okay, terutama dekat TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Ramai yang bercakap. Okay, kadang-kadang macam saya perhatikan juga apabila kita bercakap, kita terlalu ikutkan emosi. Ada yang menangis, ada satu tu saya nampak meluahkan perasaan di laman sosial. Okey pun tak ada masalah. Cuma apabila kita meluahkan sesuatu di laman sosial, mungkin memberi kesan kepada orang lain. Maksudnya apa kata, kita bercakap terus pada orang tersebut supaya taklah orang lain tahu. Lagi senang, taklah kita mendengar daripada pihak-pihak yang lain. Bila dengar daripada pihak-pihak yang lain, tak sedap. Macam ni tak best lah. Menjadikan perhubungan, mungkin orang yang dapat tahu perhubungan tu tak best. Macam tu. Jadinya untuk komunikasi yang berkesan perlu ada, okay, saya paraphraskan balik. Okay, untuk komunikasi yang berkesan perlu ada ada dua komunikasi, iaitu ada dua relationship di mana perlu ada pemberi maklumat dan juga penerima maklumat. Yang pertama, okey, yang saya ribas balik. Yang kedua, perlu fokus kepada siapa yang nak sampaikan sesuatu perkara tu. Contoh speaker ataupun rakan anda tengah bercakap, perlu fokus supaya kita memberi perhatian 100% ataupun 200%. Supaya info yang dapat tu sangat berguna dan sangat efektif lah. Okey. Yang ketiga, kita perlu
dalam bercakap perlu ada nada, jangan nada marah, nada menyindir, nada terlalu mengarah. Itu tak best. Tak cun lah, orang kata tak cun. Okay, seterusnya perlu ada eye contact. Bila kita bercakap dengan seorang, kita perlu ada eye contact. Kalau orang bercakap kita mata melilau, itu bukan komunikasi, itu macam tak tahulah nak kata apa, sebab itu macam tak best, tak cantik, tak cun lah, macam tu kan. Jadi perlu ada eye contact, perlu ada body language. Di mana kalau kita bercakap tak nak orang tu cegat, macam tak ada apa-apa dia macam tu. Pula dia macam respon. Oh ya ke? Angguk sikit dolongan minima. Macam tu. Oh ya ke? Okay. At least orang tu macam tahu bahawa ada orang dekat dia. Macam tu. Jadi sesiapa yang nak bertanya dengan lebih lanjut, boleh je komen-komen dekat TikTok Sesemi Sungai Ramal ni. Okay, nak bertanya berkenaan dengan sekolah, boleh je komen dekat TikTok ni. Mungkin nanti ada admin ataupun pegawai yang akan reply lah komen tersebut. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang menonton live TikTok Sembang Santai Selasa saya selama beberapa minit ni. Dan saya ucapkan terima kasih, dan juga terima kasih yang bagi bunga tadi, terima kasih, dan bagi love, terima kasih. Assalamualaikum.